Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara juru acara, para pemimpin, penduduk-penduduk di wilayah Persekutuan Tanah Melayu, Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, seterusnya hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kerana dapat berada di malam ini untuk berjumpa dengan begini ramai daripada penduduk di wilayah ini, yang mana penduduk di wilayah ini akan mengambil bahagian dalam menentukan nasib negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita ini adalah negara kita semua. Bukan pada milik satu orang, dua orang, tidak. Dia adalah milik tiap seorang daripada kita. Tetapi di dalam negara kita sehingga kini hanya orang politik saja yang boleh ambil bahagian dalam acara-acara politik dan menjadi wakil rakyat. Orang lain tak boleh. NGO tak boleh masuk dalam politik kerana ini terhad kepada orang politik saja. Demikian juga dengan orang perseorangan yang tidak jadi ahli dalam mana-mana parti politik. Mereka juga tidak ambil bahagian dalam menentukan nasib negara kita, nasib mereka sendiri. Dianya dihadkan kepada ahli-ahli parti-parti politik saja. Sebab itulah kita menubuh gerakan tanah air. Gerakan tanah air ini bukan parti politik biasa, tetapi adalah gerakan rakyat untuk menentukan nasib rakyat, untuk menentukan kesejahteraan negara kita. Kali ini ahli-ahli NGO, orang perseorangan diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam menentukan politik dalam negara kita. Ya, mereka NGO tidak boleh secara langsung mengambil bahagian dalam politik, tetapi kita dalam gerakan memberi peluang kepada orang daripada kumpulan NGO menjadi calon dan jika menang menjadi wakil rakyat dan bersuara dalam Dewan Rakyat. Inilah gerakan tanah air. Semua orang berhak untuk mengambil bahagian dengan politik negara, kerana apa yang berlaku kepada negara ini hasil daripada tindakan orang politik mempunyai kesan terhadap setiap seorang daripada kita. Ini kali pertama semua orang berhak untuk terlibat secara terus langsung dalam bidang politik negara, supaya mereka juga boleh mempengaruhi dasar-dasar dan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kerajaan yang akan terkena kepada rakyat keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap tahniah kepada ahli-ahli daripada kumpulan NGO yang sudah jadi calon dalam pilihan raya ini. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan sebagai rakyat akan mengundi calon-calon yang datang daripada rakyat sendiri, bukan terhad kepada orang politik saja. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang mengadakan pilihan raya. Sepatutnya kita tidak ada pilihan raya,
waktu ini, kerana bukan saja banjir, ramai daripada kita belum bersedia untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya, khususnya gerakan tanah air. Kita tubuh gerakan tanah air dan mengikut aturan-peraturan, kita perlu dapat pendaftaran daripada kerajaan, dan kerajaan sengaja melambat-lambatkan pendaftaran gerakan tanah air. Sebab itu mereka dapat adakan pilihan raya sebelum gerakan tanah air boleh mengambil bahagian secara rasmi. Inilah cara kerajaan yang ada sekarang ini, menyalahgunakan kuasa mereka untuk menghalang sesiapa yang ingin berlawan ataupun bermusuh dengan mereka. Sepatutnya kita bertanding di sini sebagai gerakan tanah air, tetapi oleh kerana kerajaan tidak mendaftarkan gerakan tanah air, maka terpaksalah kita guna Parti Pejuang sebagai ganti kepada gerakan tanah air. Dalam pilihan raya ini, tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengundi, hendaklah undi simbol ataupun logo Parti Pejuang sebagai mengganti gerakan tanah air. Ada juga usaha untuk mengelirukan rakyat. Mereka sengaja menunjuk apa yang dikatakan sebagai logo ataupun simbol gerakan tanah air supaya rakyat keliru dan mungkin tak dapat undi gerakan tanah air yang bertanding dalam pilihan raya ini sebagai Parti Pejuang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat di merata tempat simbol Parti Pejuang. Jangan mudah ditipu oleh penyangak-penyangak ini supaya kita tersilap mencari logo gerakan tanah air tapi tidak ada dalam kertas undi. Kita ada dalam kertas undi sebagai pejuang, dan logo pejuang dilihat di merata-rata tempat. Undilah pejuang seperti mana yang kita undi untuk gerakan tanah air. Ini bukanlah perkara yang baru. Dalam pilihan raya yang ke-14, kerajaan buat perkara yang semacam juga. Mereka membatalkan pendaftaran Parti Bersatu dan tidak mendaftar Pakatan Harapan dengan harapan parti-parti ini tidak dapat bertanding. Tetapi pada masa itu kita telah guna logo dan bendera Parti Keadilan, dan alhamdulillah kita menang dan BN kalah. Kali ini pun saya harap semua tuan-tuan dan puan-puan akan pangkah logo ataupun simbol Parti Pejuang dan akan memberi kemenangan kepada pejuang dan kekalahan kepada parti-parti yang lain yang tidak sesuai untuk mendiri kerajaan di Malaysia ini. Kenapakah saya kata parti lain tidak sesuai? Yang pertamanya Barisan Nasional yang diketuai oleh UMNO. Kita tahu mereka adalah terdiri daripada pencuri, penyangak, penyamun, penyalahguna kuasa, perasuah. Inilah mereka, dipimpin oleh orang yang tidak sesuai ada dalam masyarakat. Dan ini kita lihat bagaimana pemimpin mereka yang utama, Presiden UMNO Najib Tun Razak, didapati bersalah dan sekarang ini berada dalam penjara. Ada yang kata dia diinaya.
tuan-tuan dan puan-puan, tidak pernah kita lihat satu perbicaraan dalam mahkamah yang mengambil masa 4 tahun, yang memerlukan 3 mahkamah dan juga 9 hakim semua. Mereka ini sependapat bahawa Najib memang bersalah mencuri, menyalahgunakan wang kerajaan, dan mereka bersetuju dengan hakim Mahkamah Tinggi bahawa dia perlu dipenjara selama 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit. Ini keputusan mahkamah, bukan keputusan parti kerajaan, tapi keputusan mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan, nakkah kita pilih penyamun perompak untuk jadi kerajaan di Malaysia? Tentu kita tak ada. Jangan kata itu. Nak dekat dengan mereka pun kita tak nak, kerana orang ini adalah pencuri. Kalau kita tak jaga-jaga, duit kita pun dia seluk habis pasal pencuri. Apabila jadi kerajaan, duit kerajaan, cukai yang dibayar kepada kerajaan akan diselewengkan. Kalau mereka jadi kerajaan, mereka akan curi duit, umpamanya dengan cara memberi kontrak yang harganya lebih tinggi daripada kos kontrak itu. Yang lebih itu mereka balas untuk diri mereka. Sebab itu kita dapati Datuk Seri Najib mempunyai wang sebanyak 2.6 bilion ringgit dalam akaun banknya. Macam mana orang politik boleh dapat 2.6 bilion ringgit? Mereka sepatutnya bukan peniaga. Mereka adalah ahli politik, dan seharusnya mereka cuma dapat duit gaji saja. Walaupun gaji besar, tapi tak sampailah nak kumpul sampai 2.6 bilion ringgit. Ada yang lain pun dapat 2 bilion juga. Bukan main sombong lagi, gembira memberitahu bahawa mereka juga ada 2 bilion ringgit. Ini apa nama apa nama tabung haji punya chairman dulu, Rahim tadi ni Aziz Rahim, dia pun punyai 2 bilion ringgit. Tunku Adnan pun ada 2 bilion ringgit. Wah, jadi wakil rakyat, jadi menteri, dapat duit banyak daripada mana? Curilah. Itulah puncanya. Macam mana nak curi? Duit kerajaan habis dicuri. Jadi tak ada lagi duit nak curi. Mereka tubuh satu syarikat yang dinamakan 1MDB, dan syarikat ini pinjam 42 bilion ringgit, dan sebahagian besar daripada 42 ringgit ini hilang. Kononnya ada dekat Jolo. Macam mana Jolo dapat duit kita? Duit kerajaan. Najib pun balas jugalah. Yang lain pun dapat sikit sebanyak. Dan sikit-sikit dia bagilah kepada ahli UMNO. Wah, seronok juga jadi ahli UMNO dapat duit. Duit orang curi ni haram. Tapi kata dia, yang tu orang yang curi. Mereka dapat duit tak curi, jadi tak haram lah pun. Itulah pendapat mereka. BN ini sudah tidak sesuai lagi untuk jadi kerajaan. Janganlah bagi satu undi pun kepada pencuri penyangak semua ni. Kalau kita bagi mereka jadi kerajaan, habis duit cukai semua dia balik, masuk poket mereka. Lepas itu dalam bank mereka ada berbilion-bilion ringgit. Ini parti
apa nama BN, Barisan Nasional. Selain daripada itu ada juga parti PN, Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ini ditubuh kerana Muhyiddin tak ada peluang nak jadi Perdana Menteri. Dalam susunan kerja Pakatan Harapan PH, kalau saya letak jawatan ataupun berhenti daripada jadi Perdana Menteri, yang akan ambil alih ialah Anwar Ibrahim. Itu janji kita. Jadi Muhyiddin tak ada tempat. Dia tak akan jadi Perdana Menteri sampai bila-bila pun. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, tak mungkin dia nak pilih orang yang lebih tua daripada dia untuk mengganti tempat dia. Dan kalau saya faham cara Anwar, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia nak jadi Perdana Menteri selama-lamanya. Jadi Muhyiddin ni tak ada peluang. Nak dapat peluang nak jadi Perdana Menteri, dia cari orang nak tikam belakang. Dia nampak saya, dia tikam belakang saya. Kononnya saya tak bersetuju dengan bersatu bersama dengan kleptokrat Najib dan sebagainya sebagai kerajaan campuran. Sebab itu Muhyiddin membawa ahli-ahli bersatu bersama dengan Azmin keluar daripada PH, Pakatan Harapan, dan menubuhkan kerajaan bersama dengan BN, Barisan Nasional. Jadi pencuri bekerjasama dengan orang yang tak kononnya tangkap pencuri. Sama-samalah mereka merancang untuk dapat duit daripada kerajaan. Muhyiddin kaya saya ini adalah ketua bersatu, tapi Muhyiddin jatuhkan saya. Sebab itu saya tidak lagi jadi Perdana Menteri. Walaupun ditawar untuk jadi Perdana Menteri dengan sokongan daripada Najib, seorang pencuri, saya tak terima kerjasama dengan Datuk Seri Najib. Dengan itu maka Muhyiddin lah yang jadi Perdana Menteri. Lepas itu dituduh bahawa saya yang menjatuhkan PH. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya yang menjatuhkan PH. Yang menjatuhkan PH ialah Muhyiddin bersama dengan Azmin, bersama dengan Hamzah. Mereka merancang untuk menjatuhkan PH supaya mereka dapat ambil alih kerajaan. Dalam peraturan kita, kalau seorang Perdana Menteri letak jawatan, partinya tidak letak jawatan selagi parti itu mempunyai bilangan yang lebih daripada separuh ahli-ahli dalam Dewan Rakyat. PH tak jatuh kerana saya letak jawatan. PH jatuh apabila Muhyiddin dan Azmin tarik keluar penyokong-penyokong mereka daripada PH, dan PH pun kekurangan penyokong, dan dengan itu PH jatuh. Ini yang benar. Apa yang diceritakan oleh mereka kononnya PH jatuh kerana saya letak jawatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang baca surat khabar tentu tahu, di UK Parti Konservatif menang besar dalam pilihan raya, dan mereka memilih seorang Perdana Menteri yang bernama Theresa May. Tapi Theresa May terpaksa letak jawatan, diganti oleh Boris Johnson. Parti tak kalah, parti masih lagi kerajaan. Johnson pun letak jawatan, diganti dengan Liz Truss, pun tak kerajaan masih lagi kerajaan konservatif.
Lepas itu Liz Truss pun letak jawatan, dan sekarang ini Sunak menjadi Perdana Menteri. Kita lihat 3 Perdana Menteri letak jawatan, tapi kerajaan terus kerajaan konservatif. Peletakan jawatan oleh Perdana Menteri tidak akan menjatuhkan kerajaan, melainkan kalau bilangan penyokong kerajaan itu kurang daripada separuh. Di Malaysia, separuh daripada wakil rakyat dalam Dewan Rakyat ialah 111. Kalau jatuh kurang daripada 111, barulah jatuh kerajaan. Hanya kerana Perdana Menteri letak jawatan, tetapi bilangan ahli dalam parti kerajaan masih lebih daripada 111, kerajaan tak jatuh. Jadi tuduhan kononnya saya yang menjatuhkan kerajaan adalah fitnah, tak benar sama sekali. Saya letak jawatan kerana parti saya bersatu sudah tidak beri kepercayaan kepada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, tolak segala fitnah yang dilempar oleh mereka ini yang menikam belakang kawan kerana nak jadi Perdana Menteri. Itu pun tak jadi lama Perdana Menteri. Saya jadi Perdana Menteri ke-6 ke-7 selama 22 bulan. Tapi Muhyiddin jadi Perdana Menteri 17 bulan saja. Sebab apa? Pasal Najib tak puas hati dengan Muhyiddin. Najib sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dengan harapan bahawa Muhyiddin akan bebas dia daripada tuduhan melakukan jenayah, berbagai jenayah. Tetapi seperti yang kita tahu, di waktu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, Najib dihukum salah dan dimasuk penjara selama 12 tahun dan denda 210 million. Jadi Najib merasa tidak puas hati dengan Muhyiddin. Sebab itu dia tarik sokongan 15 orang, ditarik daripada penyokong Muhyiddin. Maka jatuhlah Muhyiddin. Maka digantilah dengan Ismail Sabri. Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Tapi orang ini tak tahu hak dia. Sekarang ini dia menjadi Perdana Menteri sementara. Perdana Menteri sementara tak boleh buat keputusan yang besar, yang serius. Dia cuma nak tentukan ada Perdana Menteri. Kalau ada apa-apa berlaku yang perlu ditandatangani oleh Perdana Menteri. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Ismail Sabri? Dia balas 2.1 bilion ringgit nak bagi kepada rakyat. Kononnya nak jaga rakyat daripada supaya selamat. Tetapi nak bagi lebih awal sebelum pilihan raya. Sebenarnya ini adalah rasuah. Ini adalah sogokkan duit kepada rakyat kerana ingin rakyat bagi undi kepada BN. Itulah tujuannya. Sebab itu dipercepatkan pemberian ini sebelum pilihan raya. Kalau dia betul-betul berniat untuk tolong rakyat, kenapakah pilih 17, 18 hari bulan baru nak bagi bantuan? Jadi ternampak jelas bahawa Ismail Sabri pun sama juga dengan Najib. Curi duit kerajaan, bagi kepada rakyat. Kononnya dia murah hati. Murah hati apa? Curi duit. Duit yang dia bagi itu adalah duit yang dia curi. Kerana kalau dia nak guna duit kerajaan, dia perlu kemukakan usul dalam Dewan Rakyat untuk mendapat pengesahan daripada Dewan Rakyat. Tetapi seperti mana kita tahu, Dewan Rakyat sudah dibubar. Jadi Ismail
Ismail Sabri tak boleh dapat pengesahan daripada Dewan Rakyat. Duit yang diambil itu atas pendirian atas arahan diri dia sendiri, dan ini salah daripada segi undang-undang. Tetapi dia tak peduli pasal undang-undang kerana dia nak dapat kemenangan dengan sogokkan duit kepada rakyat. Inilah orangnya yang katanya akan jadi Perdana Menteri. Sebenarnya Ismail Sabri tak akan jadi Perdana Menteri. Yang akan jadi kalau BN menang ialah Zahid Hamidi. Kenapa Zahid Hamidi? Pasal dia pun menghadapi masalah dengan mahkamah pasal curi duit lah juga. Semua geng pencuri. Ini orang macam ini nak jadi kerajaan. Kita duduk tak senang lah. Kena jaga poket-poket kita. Pintu belakang pun tutup ketat-ketat, kerana mereka akan masuk melalui pintu belakang. Tak dapat pintu belakang, atap pun ditebuk. Ini orang ini sekarang ini bertanding kononnya nak jadi kerajaan. Kenapa nak jadi kerajaan? Apakah mereka ingin berkhidmat untuk rakyat? Tidak. Zahid Hamidi sendiri kata dalam satu perjumpaan bahawa mereka ingin menang besar. BN ingin menang besar supaya dapat menyelamatkan Najib dan membebaskan Najib daripada penjara dan menggugurkan segala tuduhan yang sedia ada kepada Najib dan juga kepada Zahid Hamidi sendiri. Dia pun curi duit juga, dan mahkamah dikehendaki gugur tuduhan terhadap dia dan semua pemimpin-pemimpin BN dan UMNO yang semuanya pencuri. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah orang-orangnya yang ingin jadi kerajaan di Malaysia, kerajaan pencuri. Sebab itu dunia kenali kita sebagai kleptokrasi, bukan lagi Asian Tiger, bukan lagi demokrasi, tetapi kleptokrasi. Dan tadi dijelaskan, kleptokrasi ialah negara yang dipimpin oleh pencuri, penyangak, penyamun, perasuah, penyalahguna kuasa. Itulah kerajaan yang akan dipimpin oleh BN jika mereka menang. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bagi satu undi pun kepada penyangak-penyangak ini. Akan curi duit yang kita bayar sebagai cukai kepada kerajaan. Kita bayar duit itulah yang dia akan curi. Sebahagian dia akan bagi kepada rakyat. Kononnya dia besar hati, tetapi itu duit yang dicuri, duit haram. Itulah BN. Dan sama jugalah dengan PN, Perikatan Nasional. Parti yang satu lagi ialah Pakatan Harapan. Saya dipilih oleh Pakatan Harapan untuk jadi Perdana Menteri. Kenapa? Kerana nak undi orang Melayu. Dan orang Melayu pun beri kepercayaan kepada PH untuk jadi kerajaan. Saya pun jadi Perdana Menteri. Tetapi apabila jadi Perdana Menteri, ekstremis mereka seperti Ramasamy dan beberapa orang lagi, mereka memburukkan nama saya. Kononnya saya salah, saya tak buat benda yang betul. Benda yang betul bagi mereka ialah mengikut kehendak mereka. Kerana saya tidak ikut kehendak mereka, mereka cuba jatuhkan saya. Dan ini menyebabkan ramai orang Melayu percaya bahawa DAP menguasai kerajaan. Ini tidak benar. Tetapi oleh kerana ada orang yang percaya dan mereka keluar daripada PH, maka PH pun jatuh dan saya pun terpaksalah lepas jawatan Perdana Menteri.
Inilah yang sebenarnya berlaku. Kalau PH menang kali ini, yang akan dapat jadi Perdana Menteri mereka ialah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ialah orangnya yang mula memburukkan orang Melayu. Apabila dia dikeluar daripada UMNO, dia cuba menubuh sebuah parti lain, seperti dengan Tunku Razali dulu. Apabila dia terkeluar daripada UMNO, dia tubuh parti Semangat 46, parti orang Melayu. Anwar pun cuba nak tubuh parti orang Melayu, tetapi orang Melayu tolak Anwar bulat-bulat, tak nak dia. Dengan kerana itu dia pergi kepada bukan Melayu dan dia tuduh orang Melayu ini racist. Orang Melayu ini teruk perkauman mereka. Mereka tidak terima orang Cina, orang India. Ini semua cara Anwar nak dapat sokongan daripada orang Cina dan orang India, dan ada sebahagian daripada orang Melayu pun turut juga. Tetapi parti yang ditubuh olehnya, Parti Keadilan, tidak pernah menang. Sebaliknya, Keadilan bersama dengan parti-parti lain yang bersama dengan Keadilan kalah dalam tiap satu pilihan raya yang diadakan di Malaysia ini. Jadi inilah Anwar Ibrahim yang mula menuduh bahawa orang Melayu ini racist, perkauman yang kuat. Sebab itu mereka menubuh UMNO. Tetapi dia adalah multiracial, berbilang bangsa, dan dia kata apabila orang Melayu bercakap sikit berkenaan dengan masalah orang Melayu, maka kita dituduh sebagai racist, sebagai keutamaan kepada orang Melayu saja. Ini tidak benar. Orang bukan Melayu pun dapat banyak juga daripada kerajaan Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, Anwarlah orangnya yang menyebabkan hari ini kita nak bercakap sedikit pasal orang Melayu pun tak boleh. Cakap saya racist. Kalau kita nak tolong orang Melayu, racist. Ini PNB ni racist. Semua yang kita nak buat untuk orang Melayu yang rata-rata miskin, mempunyai banyak masalah dan perlu diberi bantuan oleh kerajaan, diberi peluang oleh kerajaan. Apabila kita memberi peluang kepada orang Melayu, kita dituduh sebagai racist. Fikirkanlah, umpamanya berkenaan dengan beasiswa. Kita bagi banyak beasiswa kepada penuntut Melayu. Kenapa? Kerana sebelum kita utamakan penuntut Melayu, mereka tidak dapat beasiswa sama sekali. Di masa saya dapat beasiswa di zaman British dulu, cuma 7 orang saja anak Melayu yang dapat beasiswa dapat pergi ke universiti di Singapura. 70 orang lagi adalah bukan Melayu, kerana mereka mempunyai wang yang cukup untuk hantar anak mereka ke universiti. Sehingga sekarang ini pun, walaupun kita memberi lebih banyak beasiswa kepada anak Melayu, tetapi bilangan bukan Melayu masih lebih daripada Melayu. Kalau kita tak bagi keutamaan kepada anak Melayu, maka bilangan mereka akan kurang lagi dan kita tak akan dapat kemajuan. Tidak akan ada anak Melayu yang menjadi lawyer seperti yang kita lihat di belakang ini, lawyer dan sebagainya, lawyer, doktor. Di waktu saya lulus sebagai doktor pada tahun 1954, siapa ada yang beranak pada tahun itu? 1954 saya jadi doktor. Pada masa itu
dalam 100 doktor di Malaysia cuma 2 orang saja Melayu. 2 orang saja Melayu. Tetapi selepas kita adakan dasar ekonomi baru dan kita beri banyak beasiswa kepada anak Melayu, hari ini daripada 100 doktor di Malaysia 40 adalah Melayu. Demikian juga dengan profesi yang lain seperti lawyer, seperti engineer, arkitek dan sebagainya. Kalau kita tak tolong orang Melayu, mereka akan ketinggalan di belakang. Tetapi bila kita tolong orang Melayu sikit saja, oh ini racist, ini perkauman. Inilah yang dimula oleh Anwar Ibrahim. Sebab dia tak boleh nak buat parti Melayu, dia bicara orang bukan Melayu dan dia burukkan orang Melayu di Malaysia ini. Sehingga sekarang ini orang Melayu tak ikut Anwar. Sebab itu dia perlu kepada Parti Bersatu untuk nak dapat sokongan daripada orang Melayu. Hanya apabila orang Melayu dalam pilihan raya yang ke-14 memberi sokongan kepada Pakatan Harapan, barulah Pakatan Harapan mencapai kemenangan. Buat kali pertama. Tidak, sebelum daripada itu tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang mengadakan pilihan raya. Kita perlu ubah kerajaan yang ada ni. Ini kerajaan penyamun, perubah. Kalau bagi mereka jadi kerajaan, habis duit kita nanti hilang. Demikian juga dengan Mahyidin. Mahyidin akan guna jawatan-jawatan dalam kerajaan untuk mengumpan, untuk sogoh orang Melayu. Banyak sudah ahli-ahli kita yang minta supaya menjadi menyokong Muhyiddin. Kalau sokong Muhyiddin boleh jadi menteri. Kalau tak menteri pun bertaraf menteri. Itu ramai sekali menteri sekarang ini. Kerana Muhyiddin sebenarnya tidak mempunyai cukup bilang untuk diri kerajaan. Hanya dengan sogokkan jawatan barulah dia dapat jadi Perdana Menteri. Itu pun untuk 17 bulan saja. Tuan-tuan dan puan-puan, Muhyiddin juga tidak layak untuk dipilih menjadi Perdana Menteri. Bila dia hilang jawatan, dia datang jumpa saya, minta saya tolong dia jadi Perdana Menteri kali kedua. Dia lupa yang dia lah yang tikam belakang saya sehingga saya jatuh. Saya masih rasa sakit kena belakang ditikam oleh Muhyiddin. Satu lagi parti yang berharap untuk jadi kerajaan ialah Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ini pilih Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Tetapi kita semua tahulah siapa dianya Anwar Ibrahim. Dialah yang memulakan memanggil orang Melayu ini semuanya resis, semuanya perkauman. Tak beri peluang kepada orang Cina, orang India. Walaupun dia tahu di Malaysia ini yang miskin ialah orang Melayu, yang kaya ialah orang bukan Melayu. Itulah keadaan. Kita tidak pernah zalim kepada kaum-kaum yang lain. Bukan kita resis, tidak. Kita adalah orang Malaysia dan kita sedar bahawa negara kita ini penduduknya berbilang kaum dan tiap satu kaum itu mempunyai hak yang dijamin dalam perlembagaan negara dalam negara kita ini. Kita tidak akan menginayakan mana-mana kaum, tetapi kita perlu beri bahagian orang Melayu kepada orang Melayu. Inilah perjuangan gerakan tanah air yang bertanding dalam pilihan raya ini dengan nama Parti Pejuang. Oleh itu saya
minta tuan-tuan dan puan-puan fikir dengan mendalam. Jangan pilih penyangak pencuri sebagai Perdana Menteri. Jangan boleh pilih orang yang menikam belakang orang kawan sebagai Perdana Menteri. Jangan pilih parti seperti Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim yang menidakkan hak orang Melayu, kerana kononnya hak orang Melayu itu adalah satu tindakan rasis, tindakan perkauman, dan kita patut ketepikan kaum kerana kita berada dalam sebuah negara berbilang kaum. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih kerana ramai yang hadir ini tak tinggal Dewan, tetapi sanggup dengar ucapan-ucapan daripada calon-calon kita. Saya nak sebut sekali lagi nama-nama calon dan nombor mereka. Yang pertama, P115 Batu, Wan Azliana binti Wan Adnan. 2, P116 Wangsa Maju, Nur Zaila binti Arifin. Yang ketiga, P118 Bibi Sunita binti Sakanar Khan. Yang keempat, Titi Wangsa, Datuk Khairuddin Abu Hassan. Orang ni saya tak kenal. Saya tak kenal orang ni. Di mana dia datang, tak tahu. Oh ya tu. Dia undi bagi Khairuddin. Yang kelima, P121 Lembah Pantai, Dr. Nur Asmah binti Muhammad Razali. Yang keenam, ini daripada wilayah Persekutuan Putrajaya, P125 Putrajaya, Datuk Muhammad Rosli bin Ramli. Dan yang jauh sikit, Pulau Labuan, P166 Pulau Labuan, Datuk Sri Ramli bin Mat Dali. Tak payah ingat nama, just ingat logo je. Bila tengok logo PA itu, PA itu pejuang lah. Dan undi yang itu saja. Yang lain semua tolaklah. Kita tak nak kerajaan penyangak, penyamun, pengkhianat dan orang yang mengenalkan rasism di Malaysia. InsyaAllah pada 19 hari bulan, dengan sokongan dan bantuan serta pakah oleh tuan-tuan dan puan-puan dan mereka yang tidak hadir pada malam ini, kita dapat dirikan kerajaan yang bersih, cekap dan beramanah, iaitu Parti Pejuang Tanah Air yang mengganti Gerakan Tanah Air. Sekian, terima kasih.